yang hadir malam ni untuk training malam ni. Saya perkenalkan diri dululah. Kalau ada yang tak kenal lagi, saya Nizam, assistant di Melaka lah. Okay, so hari ni malam ni lah saya akan buat training berkenaan dengan ni lah, macam mana kita nak hasilkan konten dekat kita punya social media lah. Macam yang Ethan selalu share kan, kita gunakan Canva. Sebab apa kita guna Canva ni? Canva ni mudah lah, sebab apa yang bagi saya lah, pendapat saya, Canva ni mudah sebab boleh guna dekat komputer, boleh guna dekat kita punya mobile phone lah. Dia dia boleh guna di multi platform lah, so mudah kalau kita nak. Yalah, sebab kita bidang kita bahagian marketing tu percentage dia banyak kan, so mudah lah untuk kita menggunakan media-media. Okay, so saya akan mulakan. Nampak ke saya punya slide? Nampak ya? Kalau tak nampak, type tak nampak tau. Okay, saya mulakan. So kelas training kita hari malam ni, tajuk dia how to create poster using Canva lah. Dekat sini, kenapa kita guna Canva? Ini saya share lah beberapa poin. Sebab ini yang macam saya bagi tahu tadi lah, pendapat saya lah. Canva ni very powerful editing tool lah. Dan yang paling bagusnya sebab dia memang mesra untuk orang yang entry level lah, baru start design kan. Memang sangat bagus lah kalau guna Canva ni, sebab dah ada template yang tersedia dan kita hanya perlu edit dan kita dah dapat hasilkan konten lah untuk kita post dekat social media. Dan ada konten-konten tu percuma. Tapi kalau nak dapatkan full feature, digalakkanlah untuk kita subscribe ke bahagian Canva Pro. Dan satu lagi apa yang bagus Canva ni, sebab dia mudah lah. Sebab kalau kita dah siap kita punya template ni, actually kita boleh terus post directly kepada kita punya social media punya account lah. Contoh kepada IG ataupun kepada kita punya Facebook lah. Boleh terus kita boleh terus post macam tu saja, tak perlu download, tak perlu kita nak download dulu kemudian kita kena upload di social media lah. So mudahlah, memudahkan kita sebenarnya. Dan nak tanya kat sini, ada tak yang masih belum ada akaun Canva? Ada ke? Kalau ada, type tau. Okay, tapi saya bagi tahu jugalah cara-cara untuk nak daftar akaun Canva ni senang je sebenarnya. Kita pergi ke laman web dia, www.canva.com. Lepas tu nanti kita ambil pilihan sign up. Selepas pilih sign up tu, kita boleh terus daftar je guna kita punya Google account. Nak guna akaun Facebook boleh, nak guna akaun Apple pun boleh. Dan nanti boleh pilih lah kita nak gunakan akaun yang free ke atau yang premium. Premium ni bagusnya macam saya bagi tahu tadi lah, ada template-template tu dia mark sebagai pro. Untuk dapat gunakan template yang pro tu hanya premium user je yang boleh gunakan. So kita boleh guna full feature lah kalau kita pilih akaun yang premium lah. Okey, macam mana cara nak edit guna Canva? Ni biasalah kalau kita buat design untuk konten, kita kena tahu sebersikit lah secara asas dia macam mana nak buat. Sebab bagusnya kalau konten kita menarik, dia akan create minat orang lah untuk tahu lebih lanjut lah. Dia sekali tengok dekat scroll kita punya IG kan, dia tertarik lah tengok kita punya konten lah. Itu bagus je lah. So biasanya lah kalau kita nak create konten yang bagus, kita kena ada tema. Tema ni bolehlah ikutlah secara, sebab personal branding ni bergantung kepada kita punya kreativiti masing-masing. Boleh nak buat secara casual, boleh nak buat secara formal ataupun style corporate pun boleh juga lah. Ini bergantung pada pilihan sendirilah. Dan untuk tema ni nanti boleh tengok dekat pilihan template Canva tu lah, mana yang sesuai untuk kita. Dan
untuk hasilkan konten ni sebenarnya kadang-kadang pening juga sebab macam saya jugalah masa mula-mula dulu sebelum kita perkenalkan application Canva ni, saya try buat konten guna Photoshop, tapi nak guna Photoshop tu nak belajar dia pun dah pening sebab kompleks juga untuk belajar. Lepas tu untuk nak tentukan saiz canvas pun itu pun saya dah ada masalah kat situ. Sebab nak kena ingat untuk saiz Instagram ni, saiz canvas dia ratio dia 1:1 dan yang paling bagus kita gunakan 1080 pixel kali 1080 pixel. Untuk FB size, FB punya canvas size dia lain. Untuk IG story dia punya size canvas dia lain. So kalau kita tak ada Canva, tanpa Canva benda ni semua kena ingatlah. Kalau ada Canva bagusnya nanti saya akan tunjuklah. Senang je, kita hanya type je, search je size yang kita, konten yang kita nak hasilkan, lepas tu terus pilih je template yang bersesuaian dengan apa yang konten kita nak hasilkan lah. Okay, kemudian ni saya share jugalah step-step macam mana nak hasilkan poster design. So first kita kena tahulah apa yang kita nak buat, konten apa yang kita nak buat. Contoh macam kat sini saya akan share dua konten. Satu macam ni nak buat greeting dan satu lagi macam ni nak buat poster untuk share rumah yang kita jual lah, ataupun projek yang kita nak jual lah. Okey, so yang pertama yang pertama lah saya tunjukkan macam mana nak create untuk konten untuk greetings lah. Okey, ni contoh kita nak hasilkan ni greeting ni lah, happy weekends. Dan ada dia punya ni, kadang-kadang orang panggil ni copywriting lah. Macam saya buat copywriting ni lah. Semoga urusan pencarian rumah pertama anda dipermudahkan. Ini bergantung kepada sebab saya ni pun masih lagi belajar dalam bidang ni. So kat sini sebenarnya kita boleh share dalam grup sama-sama lah untuk hasilkan benda ni lah. So nanti kalau kepada semua konsultan lah, sebenarnya kita boleh buat open discussion lah untuk benda ni. So lagi bagus lah sebenarnya. Sebab Canva ni dia bergantung pada kreativiti. Kreativiti ni benda tu never ending lah. Banyak cara kita boleh hasilkan. Benda yang sama kadang-kadang banyak cara kita boleh hasilkan. So kemudian kita akan pilih pada template. Template macam saya cakap lah, berdasarkan personal preference. Nak guna cara santai boleh, nak guna cara formal pun boleh. Kemudian apa yang bagusnya bila kita buat macam ni, contoh kita update di kita punya IG, kita punya WhatsApp story ke, atau di Facebook kita, secara tak langsungnya sebenarnya kita dah create personal branding lah untuk kita punya bisnes, iaitu bidang tanah ni. Ni yang bagus je lah. Kemudian selepas kita dah siap konten tu, ni saya beritahu step dulu, lepas ni saya tunjukkan macam mana nak buat. Kita boleh terus post kepada kita punya social media account lah. Macam sekarang popular je Facebook ataupun IG kan. Okay, so macam mana nak macam mana kita nak edit kita punya greeting kan. So saya tunjuk lah. Ya. Nampak ke yang saya share sekarang ni? Nampak ya? Semua nampak ke? Rasa boleh buka audio kot. Bagi feedback lah. Sebab cakap seorang-seorang saya pun tak tahu, takut ada yang tak dapat catch up kan. Boleh bagi feedback lah. Okey, ni contoh poster lah. Contoh poster kat sini. Sekejap. Okey, dia macam tadi mula-mula lah saya tunjukkan ya. Start daripada awal. Okey, biasa kita akan update di IG lah. So kat sini kita pergi canva.com. Selepas kita dah login kita punya account semua, kemudian kita search lah kat sini IG post, Instagram post. Maaf saya punya internet ada ni sedikit lambat. Okay, yang selepas tu kita tekan je bahagian Instagram post.
Kat sini ada dah banyak template lah, kan boleh tengok kat sini, sini dah banyak template, ataupun kita boleh create daripada blank canvas je lah. Kita tekan yang ni. Oh, lambat load. Okay. Okay, kat sini kita dah dapat blank ni lah, blank canvas. Kemudian kita boleh search template lah. Kalau macam kat sini, kita pilih di tepi ni, di ruangan tepi, sidebar tepi ni, ada templates, element, upload, foto, audio, background, QR code. So kat sini kita pilih template. Pilih template, kemudian kita carilah template yang bersesuaian. Contoh kita nak buat greeting, happy weekends, boleh guna keyword macam ni. Saya try cari untuk guna keyword ni lah, happy weekends. Nak guna keyword greeting boleh, happy weekend boleh, suka hatilah. So kat sini yang macam saya bagi tahu tadi lah. Kalau di template ni kat bawah ni ada tulis pro, maksudnya ini hanya kepada premium user saja yang boleh guna template ni lah. Kalau kita free user, kita tak boleh guna template ni. So contoh kalau macam free user hanya boleh guna template yang ni lah. Kita gunakan macam ni contoh, sebab saya nak jimat masa. Saya gunakan yang saya dah cuba buat tadi lah. So boleh carilah happy weekend sekejap ya. Ini kita add page. Okay, so contoh ini template yang kita gunalah. So daripada template ni kita nak createkan macam yang saya bagi tahu tadi lah, kita nak createkan macam ni lah, happy weekend. So mudah saja. Kalau dekat bahagian teks ni, tadi sebab kita dah ada headline, lepas tu kita dah ada copywriting kan. So headline kita tukarkan kepada happy weekend. Okay, kemudian kalau macam ikut sini, kat atas ni saya tukar kepada ni lah, nama company. Kemudian masukkan copywriting. Semoga utusan pencarian rumah pertama anda dipermudahkan. Okay, macam ni saya ada ubah sikit lah, saya tunjukkan. So actually macam ni pun dah cukup. Dan kat sini sebenarnya boleh letak macam tadi kita dah ada, macam saya beritahu lah, kita bila kita create design ni ada certain tema yang kita nak buat untuk kita punya personal branding. Macam saya ada certain color yang saya suka lah. Macam ni kita boleh tukar daripada color dia punya canvas yang paling belakang ni, sebab kalau image ni sebenarnya saya nak share kat sini lah, dia sebenarnya ikut layer tau. Kalau yang paling bawah ni, ni layer yang paling asas, macam kita melukis jugalah. Layer yang paling asas, lepas tu layer kedua, layer ketiga, layer yang paling atas, dan layer untuk yang teks ni, layer yang paling atas sekali. So kita edit by layer sebenarnya. So layer yang paling bawah kat sini, saya nak tukarkan kepada color ni lah. Color biru. Macam ni. Kemudian yang ni kataan ni
Ni ada dia punya ruangan edit lah. Bila kita tekan setiap elemen di bahagian Canva ni, dia akan keluar tau option untuk kita edit dekat atas ni. So macam sini, dekat ujung sekali, kat sini background color lah. Kita boleh tukar color. Nak color apa yang sesuai. Contoh color ni, color ni, color ni, atau color ni, atau color ni. Untuk bahagian color ni sebenarnya anda boleh pergi dekat sini tau. Di colors.co. Kat sini ada, dia dah buat color palette. Color palette ni maksudnya, contohlah kalau macam kita letak color biru kan. Color apa yang sesuai dengan biru. Kita tak tahu kan. So kita boleh gunakan dekat sini saja. Tak payah nak pening-pening lah. Mudah untuk kita gunakan. Dan yang bagus ni bila kita guna template ni, dari segi hierarki perkataan ni, sebenarnya antara font ni dia ada dia punya combination dia yang bagus untuk certain design lah. Kat sini kita boleh check lah. Kalau macam sini, font ni nama BM Hana kan. Kita pergi dekat ni, Google Font. Kita type untuk font ni. So yang font ni tak ada. Contohlah macam font yang saya biasa guna. Bebas new. So dekat sini macam font yang bebas ni, kita tekan, bila tekan kita boleh cari kat bawah, kita boleh tahu tau font apa yang sesuai dengan font ni. Maksudnya font apa yang matching dengan dia lah. Macam ni ada pilihan lah kat sini, Roboto, ada Montserrat, ada OpenSend. Maksudnya contoh kalau kita guna headline yang ni guna font bebas, yang untuk kita punya wording kat sini kita guna Roboto. Itu lagi menampakkan kita punya design lagi inilah, lagi nampak kemas lah. So kat sini macam tadi saya edit happy weekend perkataan kat sini kan. Okay, kemudian untuk yang perkataan yang atas ni saya rasa color yang sesuai, color putih lah. So saya edit putih. Kemudian saya nak tambah lah, macam ni dia dah group kan tau, dia dah group. So kalau kita nak edit satu-satu tu susah. So kita boleh ungroup kan dekat sini. Ungroup kan dulu. Kemudian kita betulkan align lah untuk perkataan ni lah. Okay, apa? Okay. Apa tu? Ya, ada pertanyaan ke? Okay, saya edit kat sini lah ni, happy weekend, kita ataskan sikit. Dan kita boleh besarkan je ya. Ya. Okey, kalau macam ni, ni saya edit. Contoh perkataan ni kita nak tukar color lain, pilih je. Senang kita tukar kepada putih lah. Dan pilih bold lah. Okey. Kat sini pun actually dah okey dah. Semua kalau nak lagi cantik lah, sebab macam saya nak buatkan dia nampak Okey, so saya tambah lagi perkataan lah kat sini. Nizam, anda unmute kan? Sebab tadi saya mute Nizam sebab tadi ada suara kat belakang. Oh, sorry. Ni boleh jelas, boleh dengar ya semua? Boleh dengar ya semua? Saya rasa ialah member. Dengar. Okey. Nak dengar feedback juga sebab rasa macam cakap seorang ni. Okey, so kat sini macam yang template yang saya buat ni, saya tambahkan ada elemen lain lah kat sini ya. Ada gambar. So kat sini untuk tambah gambar tu,
Macam ni saya delete dulu yang elemen yang ni. Saya tambah, pergi dekat bahagian elemen. Kita cari photo frame. Type photo frame. Ini boleh discover sendirilah sebab photo frame pun dalam Canva ni banyak dia punya pilihan dia. Apa yang bagus bila ada photo frame ni, ni macam sebenarnya kita create template tau. Contoh dah ada photo frame ni, kemudian kita nak gunakan untuk yang lain nanti. So kita boleh tukar je kita punya photo frame tu. Kalau macam ni sebab saya dah subscribe untuk Pro, saya gunakan yang lain lah. Kalau macam ni saya guna biasa je. Apa yang bagus Canva dia sebab macam ni tau, dia hanya drag and drop je. Mudah je. Okay, macam ni saya nak letak dekat bawah. Sini nak letak 3 contoh. 2 3. Nah, kat sini kita boleh tengok lah align tak align, kita tengok dekat kan ada, kalau nampak ada line warna ni kan, warna purple ni. So kita boleh tengok lah align atau tak align, kita letak. Okey. Rasa ni perlu tinggikan, kita naik atas sikit. Dan yang macam saya bagi tahu tadi, layer tadi, kita boleh set lah. Kalau macam kat sini, ni layer ni belakang. Contoh kalau macam saya set position dia to front, dia jadi kat atas ni, jadi macam ni. Tu yang saya cakap tadi lah, dia ikut lapisan dan ikut daripada layer tu, bila kita design tu. So ni bergantung pada kreativiti lah nak buat macam mana design. Yang mudah saya nak auto sikit je daripada ni. Okay. Naik atas sikit. Okey. Pada okey kan. Okay, kemudian saya ambil ni lah, ambil gambar. Gambar ni, folder ni kita boleh upload sendirilah. Cara mudah, pergi dekat upload ni. Kemudian upload media. Kemudian kita boleh pilih lah di device. Kita pilih je mana image yang kita nak ni lah, nak gunakan. Macam ni saya nak gunakan, sekejap ya. Macam saya dah upload lah. So saya pilih je mana folder yang saya nak gunakan. Sorry lah, saya punya presentation agak terganggu lah sebenarnya sebab internet saya lambat ni. Okey, contoh saya nak guna ni macam ni, saya di projek di Melaka lah, saya nak guna gambar di Belimbing kan. Belimbing kamu ni. Boleh. Nizam, keep it up. Boleh. Boleh ya. Tak apa. Connection dia sometimes ada lah. Boleh. Sekejap ya. Masa saya salah pilih. Kita guna frame lah yang ni sebab ni lagi mudah. Saya buat balik ya. Sekejap, kita boleh pilih mana yang sesuai lah. Saya nak gunakan ni. Macam saya bagi tahu tadi lah, yang mudahnya Canva ni dekat sini lah, bergantung pada kreativiti, ikut suka kita. Kita nak guna yang mana? Nak guna yang ni ke? Nak guna yang ni ke? Bergantung kepada kita. The only limit is our creativity lah. So, bergantung lah. Okay, so saya dah pilih frame ni, saya tukar balik. Kemudian untuk gambar, kita hanya drag and drop je. Macam ni, letak je kat sini. Okay, lepas tu
Macam ni di rumah Kualina lah. Kualina saya nak ambil gambar yang ni. Okey, kemudian kita letak pindah contohnya. Gambar menarik sikit. So kita boleh edit sebenarnya bila kita guna frame ni, kita boleh edit lah. Double click je. Double click kita boleh adjust lah ikut mana view yang nampak menarik. Ataupun kat sini ke. Saya nampak lagi okey kan. So okay, kemudian untuk macam dekat sini saya tambah lagi perkataan kat bawah. Tambah perkataan ni senang je, tekan alternate, kemudian tarik ke bawah untuk kita duplicate. Duplicate text ni. Kemudian kita edit lah. Macam ni saya letak macam itu cakap lah. Kalau buat iklan mesti ada CTA kan, call to action. Saya letak lah call to action. So kita adjust lah. Okay. Saya nak jimat masa, so saya copy paste je lah yang dekat sini. Saya letak ke bawah. Okay, ni kalau ada kotak dekat sini, bila kita pilih objek ni vektor punya image lah. Kalau kita pilih vektor punya image, cara nak dapat vektor image senang je. Pergi kat elemen ni. Letak point finger. Dekat sini kita pilih grafik. Grafik contoh macam ni. Kita drag and drop. Okay, macam ni kali hitam kan. Kalau kali hitam, tengok dia ada apa, kotak hitam dekat situ. Kalau tak ada, kita kena pilih yang lain lah. Macam ni tak ada, so kita pilih lain sekejap. Di grafik. Semua tak ada. Ni, kalau macam ni ada. Ni color hitam kan. So saya nak tukar color yang sesuai untuk ni. Saya ambil warna kuning juga. So kita terus tukar color lah. Kalau nak warna putih, kita tukar putih. Okay, sama dengan ni lah. Dengan ni saya nak tukar color. Sama dengan color ni lah. Okay. So kita betulkan dia punya alignment. Betulkan sikit. Kalau kita nak ke atas kan boleh kalau guna PC lah, guna PC kita boleh adjust guna arrow atas bawah kiri kanan lah, guna keyboard je lah. Macam ni saya nak ataskan sikit. Dah nampak line lah. So yang ni dah siap. Macam ni tulisan ni kalau nak besar kita besarkan lagi lah. Kita betulkan biar dia sama ni, sama align dengan kita punya box. Okay, tak. Okay dah. So nak nampak lagi tebal, saya letak gambol lah. So dah siap kita punya poster. Dah siap untuk ni lah, untuk kita gunakan untuk di greetings kita lah. So selepas dah siap kat sini, ni boleh tengok lah dekat sini ada setiap ni ada page kan. Page 1, page 2, 3, 4. Okay, macam contoh saya nak guna page yang terakhir ni, saya nak postkan untuk di saya punya Facebook lah. Saya tunjuk cara yang kita download dulu. So pergi kat download ni. Dia banyak pilihan tau. Ada PNG, ada JPEG,
ada MP4, ada GIF. GIF ni untuk gambar yang bergerak-gerak lah. MP4 ni kalau kita edit video, kita boleh download untuk MP4 lah. Dan untuk PNG ni gambar dia lagi cantik. Dia high quality lah. Dan untuk JPEG ni bergantung kepada kita lah. JPEG atau PNG sebenarnya boleh bergantung pada preference. Saya sarankan bagus guna PNG lah sebab gambar dia kurang dia tak pecah lah. So kita pilih PNG. Kemudian kat sini kita pilih page mana yang kita nak download lah. Kalau nak guna semua kita tik yang atas ni. Macam saya nak gunakan page yang ketiga je. So saya pilih yang ni lah, page yang ketiga. Tekan done. Kemudian tekan download. Download, so kita tunggulah. Tunggu, ini dia punya progress bar dia. So dia dah complete. Oops, salah. Tak start ni. Ni. So ni dah ni lah. Dah siap kita punya poster untuk greetings. Contoh macam ni, saya tekan download. Saya save lah dekat bahagian ni. So dah boleh gunalah untuk kita upload kepada kita punya prospek, ataupun kita boleh blast lah kepada WhatsApp, ataupun kita nak upload dekat Instagram pun dah boleh dah. Dah siap satu design kita punya template lah. Dan macam saya beritahu lah, sebab ni macam template untuk in future, contoh nak gunakan apa ni, kita nak gunakan untuk lain, macam gambar ni, just kita tukar je. Macam ni saya nak gunakan projek Pahang kan. Ada projek yang latest. Taman Wijaya, so saya update je. Saya tukar je gambar, senang je. Drag and drop je. Ni tarik je. So betul-betul yang lain. Macam tu je. Mudah lah. Dan untuk elemen-elemen ni semua sebab dia macam orang melukis lah. Atas kertas kosong macam-macam benda boleh hasilkan. Ni bergantung kepada kreativiti masing-masing. So yang basicnya saya dah tunjukkan, dia mudah lah. Dia kena faham dari segi design ni dia ikut layer. Lepas tu elemen-elemen yang ada kat sini macam ni gambar macam kat sini lah. Untuk design ni bawah ni canvas dia. Canvas dia dia ada guna untuk macam apa? Kertas kan. Macam kertas kita boleh guna efek-efek macam tu lah. Kemudian dari segi macam yang secara mudah je, kita hanya tukar je perkataan, lepas tu cari je apa-apa template yang bersesuaian dengan apa yang kita nak hasilkan. Contoh macam kalau ada lagi, contoh if you can if you can, kita nak gunakan yang ni. So kita just tekan. Lepas tu kita tukar perkataan. Kalau kita nak tambah perkataan, macam saya buat tadi lah. Kita edit je lah. Macam ni gambar bergerak lah. So kita download sebagai GIF. Okay, ni part bahagian untuk yang greetings. Kemudian kita ke bahagian yang kedua. Iaitu macam mana nak hasilkan poster untuk itulah untuk rumah. Ni macam ni cara nak edit poster lah guna Canva. Dan sama je proses dia sebab kita proses dia proses design juga. Sama juga kita sebelum hasilkan poster tu kita decide dulu tema warna tema tona warna apa yang kita nak hasilkan. Cara nak dapatkan kita punya palette, kita panggil palette lah. Palette tu boleh pergi dekat laman web yang saya tunjuk tadi lah. Nanti saya akan share dekat group WhatsApp lah, nanti boleh gunakan. Untuk font combination pun kita boleh discover sendiri, ataupun bila kita dah guna template sebenarnya dia orang designer ni dah setkan apa font yang sesuai dengan font ni complement dengan font yang mana. Dia dah terus ada lah. Tu yang bagus bila guna template Canva ni lah. Kemudian kita kena konsisten lah dengan kita punya color palette tu lah. Sebab ni kita nak hasilkan formula keys lah. Ni bila orang scroll kita punya contohlah dekat IG, kalau ada buat IG, page IG ataupun
FB page kan. Ini bagus. Bila diorang scroll, diorang tengok, oh seragam je semua. Nampak profesional lah. Kemudian kita boleh letak juga tagline lah untuk kita punya post tu. Contoh macam teater punya tagline, membantu kan, kita boleh letak. Untuk setiap kita punya poster tu, hashtag membantu. Kita boleh letak kat sini lah. Dan ni saya tunjukkan macam mana cara nak hasilkan poster. Saya padam ni dulu. Dan sebenarnya dekat Canva ni untuk poster real estate memang sangat banyak lah. Kita boleh pilih yang mana. Cara yang sama, yang ni saya gunakan template untuk IG, untuk post IG lah. Untuk size IG post. Cara yang sama tadi, kita search untuk IG post, kemudian dekat template ni kita cari real estate. So kat sini boleh tengok lah. Tapi kebanyakan untuk real estate punya template ni banyak yang pro lah. Sebab tu saya cakapkan digalakkan untuk buat akaun yang premium lah, untuk supaya kalau masa kita design, sebab bergantung lah, kalau okey untuk nak invest dekat sini, maksudnya bila kita design tu tak ada masalah, banyak kita boleh gunakan lah. Ataupun kalau memang seorang yang kreatif, boleh gunakan template kosong, boleh gunakan daripada kosong, kita tengok dekat sini punya design kan. So kita boleh copy paste, kita hasilkan bergantungan kepada ni lah reference template yang dah sedia ada ni. Cara tu pun boleh juga. Untuk kalau beginner, cara dia macam ni lah. Kita pilih template, kemudian kita edit lah. Macam ni saya pilih template yang ni. Template yang dekat sini. Saya pilih ni. Kemudian saya nak hasilkan macam ni lah contohnya. Okay. So, saya duplicate. So, daripada sini macam mana nak hasilkan yang macam ni. So, senang je. Dekat foto ni, first saya nak tukar gambar dulu. Saya pergilah tadi dekat mana, projek mana. Okay, saya Melaka kan. So, saya nak, contohlah saya nak buatkan untuk Kuala Lumpur. Okay, kita ambil. Saya ambil sini, letak sini. Okay. Dengan sini. Boleh adjust lah. Okey, kat sini kita boleh letak wording lah. Rumah teras. Pulau Sepang. Saya edit. Tadi saya dah tengok lah untuk font ni sesuai untuk apa. So macam font yang digunakan yang kat sini Inter. Inter sesuai dengan Roboto lah, saya tukarkan kat atas ni dengan Roboto. Bagusnya, satu lagi Canva ni yang bagusnya dari segi font ni, kita tak payah nak, kalau kita guna Windows, banyak font yang tak ada tau. So kita kena download, lepas tu kita kena install dekat Windows. Dalam Canva ni, banyak font yang lawa-lawa tu semua dah ada. So kat sini saya nak gunakan Roboto sebab saya tengok dekat Google Font tu ini antara font yang complement lah dengan font Inter. So saya tukar kepada Roboto. Pilih. Saya tukar kepada Roboto lah. Okay. Kat sini saya tukar. Ini saya buatkan untuk teratur lah contoh kan. Tukar nama ni. Tukar kita punya branding lah. Saya besarkan.
So untuk ni logo ni saya guna logo teater lah. So kita drag and drop je. Senang. Okay, font ni nampak tak sesuai kan? So betulkan alignment lah. Okay. Betulkan sikit. Okay. Ini dah okay dah. Lepas tu CTA lah. CTA letak. Wings. So kita betulkan alignment ni lah. Kalau contoh rasa tak cukup kan, ruang tak cukup kan. So saya betulkan lah. Kat sini kita tambah ruang sikit. Kita boleh adjust lah ikut kesesuaian kita punya design. Tak semestinya kita ikut 100%. Okay. Okay, kat sini letak hubungi kami. Info lanjut. Saya guna format yang sama. Ini saya tukar kepada Roboto. Ini saya nak samakan alignment. Okey. Ini kita boleh groupkan lah. Untuk kalau kita nak senang, kita nak adjust kan. Sebab bila kita dah group, kita nak besarkan senang je macam ni je. Besarkan macam ni je. Kita nak gerak, gerak boleh macam ni. Okay. So kat sini kita letak info lah. Bilik. Untuk alignment. So ni info lah, info untuk iklan. Siap renovate. So betulkan ni. Ini contoh lah, ini boleh ambil sendirilah. Ini bergantung kepada dekat keterangan. Kita ada apa soalan boleh tanya, boleh interact dengan Nizam tak? Macam dekat ruangan ni ruangan copywriting lah. Macam saya beritahu tadi, ini sebenarnya kita boleh berbincang jugalah dekat dalam WhatsApp group. Macam mana nak letak copywriting, apa yang sesuai, apa semua. Dan intern pun ada provide yang kepada kita copywriting untuk setiap projek. So kita boleh gunakan jugalah. So boleh letak sini harga bermula. Dari tak cukup besar, so tarik. Okay. Macam ni pun actually dah nampak okey dah. Dan saya nak tambah sikit kat sini. Saya pergi kat elemen. Saya tambah yang ni.
Tak ada. Okay. Okay, tukar color putih. So ini dah lengkap lah. Ini dah ada 2 template lah. Satu untuk saya buat untuk Akasia, dan satu lagi yang ni untuk Kualina. Dah ada 2 template dah. Daripada satu template ni. Macam saya cakap tadi, ni semua bergantung kepada kita punya kreativiti. Apa yang kena faham, Canva ni kita boleh edit berdasarkan elemen-elemen yang ada dekat template yang kita minat tu lah. Lepas tu bergantung kepada masing-masing punya kreativiti. Dan bila dah siap, macam ni saya nak download lah. Saya download PNG. PNG. Kemudian saya pilih ni page berapa? Page yang terakhir, page 3. Saya tik page 3 saja. Atau saya nak post, ni saya contoh saya nak ni lah. Nak post untuk 2 projek. Saya download untuk page 2 dan page 3. So done. Tekan download. Dan untuk bila download, untuk download ni, contoh kita dah siap buat dekat PC kan. Dah siap template ni. Lepas tu kita boleh gunakan Canva yang apps di mobile tu untuk download kita punya ni lah, kita punya poster ni. Itu yang saya cakap tadi lah. Ini kelebihan Canva lah, dia boleh guna multi platform. Kita dah siap kat sini, buka app Canva dekat phone. Lepas tu download je template mana grafik yang kita nak, mana konten yang kita nak upkan lah. Okay, so ni dah siap. Sini dah siap. Ya. Okey, dah siap. 2, 3. So mudah je lah, tak sampai setengah jam. Actually kalau dah biasa buat, sangat mudah je. Kita hanya ubah sikit-sikit je. Dah nampak lawa dah. Dan untuk color ni boleh pergi dekat, macam saya cakap tadi lah, boleh pergi dekat, kalau nak tukar color kan. Dia ni rasa tak sesuai lah, so nak tukar color. So pergi kat sini, dekat colors.co ni, pilih je mana yang sesuai, kita rasa nampak menarik kan. Contoh saya suka yang ni. View palette. Ya. Open in generator. Dekat sini ada color code dia lah untuk setiap satu-satu ni. Macam saya nak gunakan lebih warna biru lah contoh. Saya nak color ni. So saya pilih ni. Saya pilih dia punya color code. Yang dekat sini saya tukarkan. Saya tekan ni. Kemudian pilih pada kotak color dia. Pilih yang bahagian add new color lah. Kemudian kita paste kat sini. Ctrl C, Ctrl V je. Kemudian dah dapat color tu lah. Tu color dia pun dah bertukar lah. Untuk yang seterusnya, saya nak color ni lah. Ni saya tukar je. Okay, kemudian kasih color apa yang sesuai. Atas merah-merah sikit kan. So, copy. Ikan saya. Ikan. Okay, copy. Dan paste satu lagi. C. Jepit kat sini. Masukkan je color code dia.
So color dia boleh tukar macam ni, ambil color lain. Bisa ada kedua temu lagi ke? So dah siap, dah siap yang ni lah. InsyaAllah hidup kita selamat. So boleh sesuaikan lah color ni sesuai tak dengan kita punya kita nampak okey tak kat mata kita. Kalau macam ni rasa sesuai dah boleh ni lah, dah, maksudnya dah siap satu lagi template, dah ada 3 dah. Semuanya daripada satu ni. Daripada satu ni kita dah hasilkan 3 different template yang lain lah. 3 template yang lain. Semua dari segi konsep dia sama je. So rasanya perkongsian saya sampai sini saja. Ada apa-apa yang yelah, kalau contoh dah pernah try Sam ada tanya boleh tak nak letak QR code. Boleh je Sam dekat sini. Kalau nak QR code dekat Canva ada bagus, memang dah ada dah. Saya cuba cari. Pergi kat more. Bahagian more ni letak ni. Ni ada pilihan QR code. Pilih. Kemudian kan ada link WhatsApp kita kan, yang wa.me ataupun ada guna bit.ly ke, kita masukkan kita punya URL, kita punya WhatsApp lah, masukkan dekat sini, kemudian generate code. Selepas tu dia akan macam ni. Sekejap saya tunjuk. Saya ada ni tak? Ni contoh lah, saya tunjuk apa-apa link ya. Okay, dia akan generate code. Bila generate code dia akan keluar QR kat sini lah. So boleh letak kat sini. Macam tadi kan hubungi lah. So boleh letak kat sini. Saya betulkan kat sini tak ya. Tu dah ada QR code sekali. So ni design satu lagi sekali dengan QR code. Ada apa-apa lagi soalan? Oh, nak upload gambar mesti letak photo frame. Tak semestinya Zami, kalau kita dah letak gambar, kita just drag and drop je. Contoh kan, kalau macam ni tak ada photo frame, sekejap saya tunjukkan. Contohlah kat sini ada elemen gambar. Okay, kemudian Zami rasa gambar ni tak sesuai kan, dia tukar. Bila kita drag, tarik je dekat gambar tu, dia automatik tukar terus. Ini yang saya suka Canva dekat sini lah. Mudah. So kalau kita tak nak, kita tekan delete. Mudah je. Adalah apa-apa lagi soalan? Soalan ni berdasarkan kita punya ni lah. Lepas ni so sebab saya dah tunjukkan basic, very basic lah. So boleh selepas ni boleh masing-masing boleh buat discovery masing-masing lah, boleh cuba. Sebab benda ni try and error juga sebenarnya. Sebab yelah lagi banyak kita design, nanti lagi macam-macam idea kita, bila kita tahulah macam-macam idea lagi keluar lah. Dan contohlah kalau macam nak buat iklan yang ada ni saya tambah sikit lah, iklan yang ada animation kan, boleh letak kat sini. Contoh kat sini, kat Canva, kat atas ni kan, ni toolbar dia lah. Di sini bahagian toolbar, dekat ni animate. Kita pilih animate. Animate ni kita boleh letak apa-apa je animation lah. Macam ni saya nak, saya tengok satu-satu. Okay, nak letak ni. Baru dekat sini, saya nak letak. Okay, lepas tu dia buat macam tu. Okay, kemudian untuk perkataan ni, saya nak macam ni, contoh. Dan untuk perkataan ni, saya nak macam ni. Dan yang untuk animation ni pun, kalau ada tanda crown ni, maksudnya ini untuk premium user lah. Kalau tak ada, kita sebagai user, free user pun dah banyak pilihan dah, kita boleh guna juga. So kat sini nak letak
Okey, so dah siap. So boleh tekanlah kat atas ni tengok. Ni sebab saya tak buat animation untuk page yang pertama. Lepas tu dia pergi page yang kedua. Tadi page yang last kali yang baru ada. Ketiga. Wah, ini cantik sangat cantik. Ni yang keempat. Kita tengoklah kat sini tu. Dah dapatlah yang ni lah, yang terakhir kita dah boleh jadikan sebagai GIF, gambar GIF lah. GIF lah. Gambar GIF. So kat sini sebenarnya kalau ni dah pergi asas kepada video lah, sebab video dia ikut frame apa frame yang kita nak masukkan. Ini boleh anggap yang first page yang satu ni sebagai frame yang pertama, yang kedua frame yang kedua, page ketiga frame ketiga, yang keempat ni frame yang keempat. So kita dah, kalau siapa yang power lah dah boleh buat storyline kat sini lah. Guna template yang sama pun dah boleh buat storyline. Nanti macam ni saya ajar untuk poster je, untuk image je. Macam tadi dah bincang dengan Ethan, kita nanti akan buatkan untuk video jugalah. Video saya akan ajar macam mana nak edit video dan juga nak tambah audio sekali. So dah boleh buat video jugalah untuk kita punya bahan content untuk marketing nanti. Itu untuk next punya session lah. Saya rasa sekejap, ada lagi soalan ke? Dia cantik dia tu Bazri dekat sebenarnya pilihan template yang kita pilih tu. Kalau yang macam saya buat sendiri daripada kosong memang tak akan jadi macam ni lah. So yang mudah dia, yang buat cantik tadi, satu dari segi color palette ni yang apa yang saya dapat lah, saya share. Dari segi color palette yang kita guna ni dari segi, ada yang cakap dari segi sign lah, nampak mata sesuai tak sesuai kan, kita tengok daripada color palette. Dan macam color palette ni dekat sini lah yang bagus dia. Contohlah kalau macam kita, macam saya suka color ni kan, Prussian blue ni. Kalau guna laman web ni, okey, kita lock yang ni dengan color ni. Lepas tu saya tekan space. Dia dah hasilkan, dia dah generate color palette yang lain. So saya tengoklah mana yang sesuai untuk yang ni. Ni nampak tak smart. Ni macam saya rasa okey, ni macam ni okey. Saya boleh gunakan untuk color palette ni lah. Ni bagusnya laman yang kalau guna colors ni, colors.co ni. Kemudian satu lagi, design ni akan nampak kemas macam saya cakap tadi lah. Dia tengok dengan font yang kita guna tu. Complement tak? Bila complement secara automatik dia semua tu akan nampak kemas lah. Itu tips-tips yang saya boleh bagilah. Dan yang lain tu sebenarnya kita boleh bincang dekat, kalau ada sesiapa jumpa kan, boleh bincang dekat group nanti. Sebab benda ni kita sama-sama belajar ni. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Ya, last saya nak tunjuk itu. Ya, ada apa soalan nak tanya Nizam? Nizam boleh dengar Ethan tak? Ya, dengar. Masuk kelas. Bagus lah Nizam. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Tak boleh buka video bersama. Siapa yang buka video je boleh letak kat sini. Bazri nak masuk jap. Macam mana? Masuk untuk ambil gambar di kelas Zoom. Mesti co-host ke? Buka. Basri, Khairul, Nasri, Sam, Syahzada, Zami. Mesti co-host ke Ethan? Ya, saya try sikit. Ni benda baru discover ni. Jap. Boleh masuk tak? Ini co-host baru boleh masuk ni tak? Tekan apa Ethan? Ini sudah buka video tetapi yang lain tak boleh tengok muka punya. Macam Ethan terus masuk tadi. Sebab saya baru discover tadi. Sekejap. Ni best kalau semua ada ni. Sekejap, bukan. Sekejap. Nak duduk belakang sekali ya. Itulah nak letak Bazri letak kat belakang ni. Studio belakang ni. Macam mana nak ajak ya? Ni. Saya boleh letak macam ni. Okey, Bazri sini. Okey. Siapa ni? Boleh pilih. Zada tengah.
Okay, Sam mana? Khairul, okay. Kita penuhkan tengah. Okay, Nazri. Game Bazri lah belakang. Bama depan lah kita letak. Zami. Zami tak on video lah. Okay. Ya, Sam, saya tak atas sikit lah. Okay. Rasa boleh ambil gambar kot. Kita nak ambil ke? Boleh. Sekejap, saya ambil gambar. Zami buka video sekali, Zami. Sekejap, bawah sikit. Adjust dulu. Okey, sekejap. Okey, next meeting kita boleh guna macam ni lah. 1, 2. Semua senyum. 1, 2, 3. Alright. So, saya nak ucapkan ni lah, terima kasih kepada yang hadir hari ni. Contohlah kalau ada apa-apa pertanyaan, macam Bama ke, kalau rasa macam ada yang part-part yang saya laju tadi kan, Bama boleh je PM dengan saya, nanti saya akan guide Bama lah. Kalau contoh nak dapatkan bantuan tu, saya boleh je tolong PM je dengan saya. Nanti saya boleh bantu lah, ataupun tanya dekat WhatsApp pun kita boleh ramai-ramai bantu lah. Sebab benda macam saya cakap, benda ni berdasarkan apa yang kita discover lah. Sebab yang tadi basic je. Ada orang dia guna cara ni dapat lagi dapat elemen yang lain. So sama-sama kita share lah nanti. Okay, so terima kasih kerana hadir kepada ke kelas, ke training kita malam ni lah. So saya harap dapat membantu semua ahli-ahli tech harta untuk hasilkan konten yang menarik nantilah. Supaya dapat, bila konten kita menarik, dari segi pandangan kita punya prospek pun, tengok sekali je dah tertangkap kan. So mudahlah untuk kita dapat leads. Bila ada leads, moga sale kita akan lajulah nanti. So sama-sama kita membantu. Ethan, ada apa-apa ke kita nak tambah? Ethan, ada apa-apa lagi nak tambah? Bazri ni muka memang betul-betul masuklah. Betul-betul ngam lah. Ethan ada ke Ethan? Tak ada ya? Dah ada. Tak ada ya? Okey, so saya akhirilah dengan ucapan terima kasih kepada semua. Dan lepas ni kita boleh sama-sama discover Canva lah. Dan yang kalau rasa boleh buat investment untuk dapatkan Canva Premium, saya sarankan memang baguslah untuk dapatkan Canva Premium supaya kita boleh lagi banyak template lah kita boleh discover. Lepas tu kita boleh hasilkan lagi banyak template. Lepas tu kalau rasa template kita tu menarik kan, share je dekat group. Sebab nanti selepas ni saya akan share dekat WhatsApp group template yang saya hasilkan tadi, saya share dia punya link. Kalau nak edit nanti boleh edit. Sama-sama lah kita tengok macam mana hasil kita nanti. Okay, so terima kasih semua.